Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan limpah kurnia, diberikan fadl, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk kita meneruskan pengajian kita daripada halaman 109 daripada surah Al-Maidah, surah yang kelima daripada Al-Quran yang memberi panduan kepada kita. Secara umumnya tema bagi surah ini ialah apabila Allah memberikan sesuatu nikmat, memberikan satu kurniaan, maka kita perlu gunakannya untuk berjuang di jalan Allah. Malah makin lebih lagi kurniaan Allah, Allah lagi akan bertanya apakah yang telah kita manfaatkan. Sebagaimana pengikut Nabi Isa, Hawariyu, ditanyakan kepada mereka apakah mereka akan berjuang selepas turun Maidatun minas sama', hidangan daripada langit. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz Fazul apa khabar? Sihat? Alhamdulillah kita bertemu lagi Ustaz ya. Sihat Ustaz. Insya-Allah tolong doakan Ustaz ya, dan juga mohon pada tuan-tuan yang berada di rumah di depan kaca TV, doakan kami semua sihat sejahtera bersama dengan kru team production ya. Di TV Al-Hijrah ini kita diberikan kesihatan, diberikan keberkatan, kebahagiaan, boleh baca, faham dan juga mengamalkan intisari daripada Al-Quran ini. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di Facebook untuk share di talian agar kita dapat sebar-sebarkan mesej hidayah daripada Allah ini. Dan kita ingin mulakan Ustaz dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah. Kita membaca pembukaan daripada surah ini setiap hari, harapnya agar kita sentiasa membuka potensi yang ada, agar kita jangan rasakan bahawa cabaran yang ada dalam hidup kita ataupun kepayahan itu adalah satu perkara yang tidak bertepian ataupun tidak ada penghujungnya ya. Sebenarnya ada solusi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang kita ingin dalami lagi ya dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ini. Di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat ke-13 ini kita lihat sinopsisnya. Ancaman azab bagi orang kafir dan mengingatkan tentang nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 12 hingga 13, tindakan kaum Yahudi dan Nasrani yang merosakkan fakta dan perjanjian yang kita ingin lihat apakah kesannya, yang kita ingin cuba elakkan, pastikan agar kita tidak menjadi orang-orang yang hati keras seperti orang Yahudi ataupun Nasrani. Jadi kita akan baca 3 ayat pertama daripada ayat yang ke-10 hingga 12 dulu Ustaz. Ya, panjang juga tu sampai ke bawah tu. Tapi insya-Allah lepas tu kita akan sama-sama bincang apakah isinya insya-Allah.
Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin muslimat dan seluruh yang menonton TV Al-Hijrah, My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita seperti biasa daripada surah Al-Maidah. Kali ini surah Al-Maidah 109. Ya. InsyaAllah 3 ayat pertama akan kita baca. Boleh tahan juga panjangnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan, nafas, juga suara yang baik untuk kita memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Moga-moga Al-Quran yang dibaca ini bukan sekadar dibaca, bahkan masuk dalam hati kita menjadi wahyu ilahi dan juga panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kita menjadi ummah Al-Quran yang berjaya, berhasil dunia dan akhirat, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وأدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah 3 ayat daripada halaman 109 untuk kita melihat sambungan daripada perbincangan kita pada halaman sebelum ini, halaman yang ke-108. Bila Allah menyatakan dalam ayat yang ke-9 itu, Allah menjanjikan wa'adallahu alladhina amanu, ayat yang ke-9 sebelum ini, kepada orang yang beriman beramal soleh itu lahum maghfiratun wa ajrun azim, iaitu keampunan dan juga gaji ataupun ganjaran yang besar, ya. Mengapa ada dua perkara ini, keampunan dan juga ganjaran yang besar? Kerana ia ada kaitan dengan qawamina lillahi syuhada bil qist, iaitu kita memperjuangkan keadilan,
ya. Ini yang berlaku ayat 8 9 yang kita bincangkan semalam. Jadi ini bagi orang yang bagi yang beriman, beramal soleh dengan keadilan, memperjuangkan keadilan. Kerana surah Al-Maidah ini bercakap tentang keadilan, tentang perjuangan, dan bagi orang yang kufur pada ayat yang ke-10 dan juga berdusta, ya. Satu kafaru, satu lagi wakadzabu. Apa maksudnya? Kafaru itu ada kebenaran ditutup, kazzabu itu kebenaran itu didustakan, tidak diambil perhatian ataupun dinafikan bahawa ianya benar, ya. Kazzabu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, iaitu mereka ini diberikan mereka itu adalah penghuni neraka. Ini adalah amaran Allah lawan kepada ayat yang ke-9, iaitu dapat keampunan, dapat ajrun azim, ya. Apa maksud keampunan? Keampunan ini adalah keampunan daripada segala kesilapan kita yang lepas, dan ajrun azim itu adalah ganjaran yang besar pada akan datang. Jadi yang lepas selesai, yang akan datang lebih dapat banyak. Itu ganjaran bagi orang yang beriman, beramal soleh. Tetapi bagi orang yang kafir, orang yang mendustakan, kesilapan itu akan dikeluarkan kembali dan tidak mendapat gaji, ustaz. Ya, dia lebih kurang macam orang bekerja tapi tak dapat gaji, ya. Berpenat-penat, rasa dah buat macam-macam tapi akhirnya sengsara je, malah tak dapat ganjaran. Ini yang dimaksudkan dengan ashabul jahim. Pada ayat yang ke-11, ya ayyuhallazina amanu, ya, Allah memanggil, menyeru kepada orang beriman, kepada tuan-tuan sekalian, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah banyak-banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran ni dia ada tulis nikmah itu dengan ta marbutah, maksudnya ta simpul, ada ta yang terbuka. Apa maksud bezanya? Ya, salah satu daripada asrar ataupun rahsianya, kalau ta terbuka ini, nikmat itu bukan sekadar berhenti di sini sahaja. Kalau nikmat yang tertutup itu, ta marbutah itu, dia berhenti kat dunia. Perbincangan ulama. Tapi kalau ta yang terbuka ini maksudnya apa? Kalau kita tengok di sini, idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum, ia bercakap tentang kaum yang betul-betul nak dia lebarkan tangannya. Untuk apa? Bila dia dah lebarkan tangan, ini perumpamaan mereka nak menyerang. Ya, salah satunya kalau kisah pada zaman Rasulullah itu, Yahudi Bani Nadir bila nampak Nabi sedang berehat-rehat, Nabi mereka nak jatuhkan batu ke atas Nabi, maka Allah kata apa? Fakaffa aydiyahum ankum. Allah menahan diri ataupun tangan mereka daripada menyerang kamu sehingga Nabi selamat. Dan ini juga bercerita tentang perjanjian Hudaibiyah, bila mereka dah berjanji, ustaz, ya, bila daripada Madinah pergi ke Mekah itu 400 km berjanji. Perjanjiannya kalau katakan dua-dua tak boleh terlibat dengan perang. Jadi dengan perjanjian tersebut, walaupun nampak awalnya berat sebelah, tetapi kesannya umat Islam bebas bercakap. Bebas bercakap dan berdakwah, dan akhirnya mereka sendiri yang umat yang musyrik ini yang mungkir janji, dan akhirnya cancel, terbatallah perjanjian Hudaibiyah itu. Tapi nak ceritanya, pada waktu perjanjian itu berlaku, tidak boleh berperang. Fakaffa aydiyahum ankum, ya. Jadi ini satu nikmat yang besar. Pasal apa? Nikmat ini bukan sekadar nikmat untuk Nabi Muhammad kepada sahabat, nikmat kepada orang beriman termasuk kita. Ya. Dan kesannya apa? Kesannya nikmat ini dapat sampai sekarang. Hudaibiyah adalah tempat kita, kalau saat, ya, kita pergi ke Mekah, bila kita nak miqat, ya, kita pergi ke Hudaibiyah itu, ataupun kalau kita dalam perjalanan tu kita nampak Hudaibiyah, ia adalah satu sirah, dan ada surah di sebalik Hudaibiyah, iaitu surah Al-Fath, ya, di mana turun Allah beritahu kemenangan, bahawa Islam akan Al-Fath, menang, dan menang itulah yang sampai sekarang kita dapat tawaf di Mekah itu, kerana perjuangan satu nikmat yang terbuka luas yang Allah letakkan di sini, dan nikmat ini jugalah yang membawa kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah beritahu di hujung itu apakah rahsia penting untuk orang beriman sebenarnya. Pada ayat 11 itu, wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dua perkara. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu kita melakukan kebaikan, menjauhkan diri daripada perkara-perkara mungkar dan haram, itu takwa. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergantung pada Allah. Sebarang projek yang kita buat, sebarang usaha di peringkat keluarga, kita bergantung kepada Allah. Kita ada bisnes, kita bergantung pada Allah. Dalam keadaan kita mencabar hidup kita zaman COVID-19, kita bertawakal kepada Allah. Maka itu dua rahsia.
takwa dan tawakal menyebabkan umat Islam dulu berjaya, takwa dan tawakal pada zaman ini akan menjemput kejayaan bagi umat Islam. Tetapi kalau takwa dan tawakal ini tidak diberi perhatian, umat Islam akan dikerumun, akan dihenyak, dihentak, kerana takwa dan tawakal ini adalah formula kejayaan orang-orang terdahulu. Dan seterusnya Allah mengingatkan di dalam ayat 12 yang panjang ni Ustaz ya. Ayat ni panjang ni, suruh ambil pengajaran. Ya, suruh ambil pengajaran iaitu di kalangan Bani Israel. Ya, kalau kita tengok dalam surah Baqarah Bani Israel ada, surah Ali Imran pun ada, kemudian surah An-Nisa pun ada cerita, masuk Maidah pun ada ceritanya. Jadi banyak sangat ulang cerita Bani Israel. Pasal apa? Bani Israel adalah umat Nabi Musa, tapi tidak ada surah Nabi Musa dalam Quran Ustaz ya. Tapi kisah Nabi Musa ni sepanjang daripada Al-Quran ini. Nak ceritanya apa? Umat Nabi Muhammad ini memang kena ingat tentang kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa, dan kita ini ada kedekatan. Kita ni amat dekat dengan Bani Israel kalau kita tak jaga-jaga dan nak ambil perhatian, ya, tak ambil pelajaran. Okey. Jadi apakah pelajarannya? Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil, Allah mengambil perjanjian, ya, daripada Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, Allah mengambil daripada mereka 12 orang naqib sebagai pemimpin. Kalau kita bincang dalam muka surat 104, cerita tentang Asbab itu adalah kabilah-kabilah daripada asalnya anak Nabi Yaqub. Ada yang nama Levi, ada nama Simon, ya, dan termasuklah Nabi Yusuf dan juga Nabi dan Bunyamin, ya. Jadi bukan semuanya nabi. Nabi Yusuf saja yang menjadi nabi di dalam kabilah ini. Jadi daripada 12 itu terhasil 12 kabilah, ya, ini yang dinamakan 12 naqib. Wa qala Allah, ya, Allah bercakap inni ma'akum. Ya, sesungguhnya bila mereka dah berjanji, Allah janji lagi pada mereka, Allah bersama dengan kamu. Ya, sama macam kita juga bila kita dah berjanji pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita berjanji dengan Allah, jadi Allah akan balas dengan Allah akan bersama dengan kita, menolong kita. La in aqamtumus salah, ya, sungguh jika Allah akan bersama kamu jika kamu menunaikan solat, menunaikan zakat, mendirikan solat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasulku dan membantu, dan juga wa aqradtumullah qardan hasana, ya, iaitu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi ada 5 perkara Ustaz ya. Jadi mula-mula ambil perjanjian, okey, Bani Israel berjanji dengan Allah. Allah kata okey, kerana kamu berjanji, Allah berjanji akan bersama kamu. Kemudian bila Allah dah bersama, kena balas balik, iaitu buat 5 perkara. Ya, solat, zakat, beriman, dan kemudian tolong dan kepada nabi, perjuangan, dan juga beri pinjaman dengan pinjaman yang baik. Kesan daripada 5 komitmen ini, apa kesannya? La ukaffiranna ankum sayyiatikum, akan dihapuskan segala dosa-dosa yang lampau, dan wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke dalam syurga. Jadi 2 kesannya, iaitu yang lepas Allah hapuskan kesilapan, dan yang ke depan Allah akan bagi masuk syurga. Ustaz ya. Jadi 2 perkara ini penting. Pasal apa? Pasal sayyiatikum ini adalah perkara yang berlaku pada setiap orang. Betul. Daripada sayyiat inilah yang sebenarnya boleh menjemput, membawa kepada azab daripada Allah Subhanahu taala. Daripada sayyiat inilah yang menyebabkan kadang-kadang bila kita duduk dalam rumah tak bahagia, ya. Kalau kita dalam hidup kita, dalam organisasi kita bergaduh antara satu sama lain kerana ada sayyiat. Tetapi bila kita membanyakkan hasanat, kebaikan, dan kebaikan itu yang Allah letakkan tadi ada 5, ya, maka Allah akan hapuskan sayyiat, ya. Dan bila hapus sayyiat ini menyebabkan seseorang itu lebih ringan lagi Ustaz. Kadang-kadang kita lihat dia antara tragedi ataupun musibah bila dah buat sayyiat, dosa ini, lepas tu nak buat dosa lagi. Itu yang lihat nak sembahyang, lihat nak baca Quran, lihat nak bercakap benar, lihat nak, kerana dosa. Dan dosa inilah yang kita mohon pada Allah SWT untuk dihapuskan, ya, dengan melaksanakan 5 perjanjian perkara tadi. Dan di hujung itu, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang kufur, ya, kepada apa yang telah dijanjikan ini, maka Allah kata ini adalah sesat dan melalui jalan yang sawa. Ya, sawa ini jalan yang buruk.
Kalau contohnya ustaz kita ada kereta, kemudian jalan tu berlubang-lubang. Ya, kalau kita lalu kan 3, 4, 5, 100 kali, akhirnya kereta tu pun akan hancur juga pasal jalannya teruk. Kalau jalan yang kita lalui teruk, ya, disebabkan apa? Disebabkan kufur, akhirnya apa? Habis kebahagiaan bagi satu negeri ataupun negara itu hancur. Dan ini adalah cara Allah mendidik Bani Israel, dan ini jugalah perkara yang kita nak belajar bersama. Misalnya yang kita nak belajar, nak elakkan daripada kita jauhkan ataupun kita terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya 5 perkara itu mungkin ustaz boleh kongsi balik, baca balik daripada waqala Allahu ma'akum, waqala Allahu inni ma'akum, sampailah kepada qardan hasanah. Okey. Ya, 5 perkara ini sebagai senarai semak kepada kita. Ini juga yang berlaku pada orang-orang pada zaman dahulu. Silakan ustaz. Ya, di tengah-tengah jadi kita baca. Auzubillahi. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. صدق الله. Surah Al-Azim Azim, ini bahagian tengah daripada ayat 12 ini sebagai senarai semak. Yang pertama ialah solat, kita biasa ustaz ya. Dah biasa, tuan-tuan saya yakin faham. Yang keduanya zakat. Zakat kita kena semak balik. Kalau tuan-tuan ada gaji banyak, kena pastikan zakat itu jangan buat lupa. Kan? Kalau gaji itu mungkin 2-3 ribu tu tak adalah zakat ya. Kalau katakan dah sampai 5 ribu, tengok balik, ada setengah orang dia nak jaga ustaz ya zakat ini, sampaikan dia tak tolak-tolak semua. Dia tak tolak, dia katakan 5,000 kali 12, 60,000. Yang itu dia letak 2.5% terus. Ini bolehlah bincang dengan Jabatan Zakat. Tolak awal-awal aja. Dia tolak awal-awal 2.5% pasal nak selamat. Kalau tidak, kita tolak sana tolak sini boleh juga ya, boleh berbincang dengan ustaz-ustaz yang faqih pada bahagian zakat ini. Ada yang kata kalau anak ada 6 tolak lagi, tolak. Mungkin akhirnya tak payah bayar zakat ataupun zakatnya sikit. Tapi ada kawan saya yang dikata dia nak jaga daripada termakan benda yang tak sepatutnya, dia terus saja bagi 2.5% bagi setiap gaji yang dia ada. Kalau tahun tu 60,000, kalilah 2.5%, terus dia sampaikan pada lembaga zakat ke ataupun pada orang-orang yang layak menerima, bergantung ya mana yang terbaik. Jadi perkara kedua ini perlu diberi perhatian pasal kadang-kadang bila dah dapat gaji Ustaz, nak masuk kan, beli sana beli dah rupanya dah sikit, dah tak ada dah. Lepas tu tunggu lagi, lepas tu rasa ya Allah saya nak bayar zakat, rupa-rupanya kerana kita tidak sistemkan pembayaran ini, terlupa. Kesannya apa tuan-tuan? Kalau 5 perkara ini salah satunya ataupun 5 tidak dilaksanakan, kita tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan masyarakat kita sekarang ini bila kita dalam keadaan payah sekarang ini, sebenarnya inilah checklist yang kita kena jaga. Solat, zakat, beriman pada Rasul. Maksud beriman pada Rasul ini apa? Maksudnya kita mengamalkan sunnah Nabi, bantu. Apa maksud bantu? Maksudnya apa-apa sahaja perjuangan untuk menaikkan kepada risalah Nabi itu perlu dibantu, dan berikan pinjaman dengan pinjaman yang baik. Maksudnya kita bagi pada orang lain, buat projek-projek yang menaikkan Al-Quran. Mungkin tuan-tuan ada yang kata ustaznya dia nak print banner, nak beritahu pada kawan-kawan kat masjid untuk tengok My Quran Time contohnya. Dia bagi duit dan itu dia kata okey, pinjaman pada Allah. Ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan kita ini akan sentiasa diampunkan Allah dan juga ditawarkan syurga, dilindungi masyarakat kita kerana mengambil pelajaran daripada ayat 12 ini. Jadi ini panduan, dan mari kita lihat kepada perkataan kita pada hari ini.
iaitu perkataan kadzaba, mendustakan, ya, maksudnya mendustakan sebagaimana dalam al-Quran dalam ayat 10 yang kita lihat tadi. Maksud mendustakan ini ialah kita menafikan, ya, benda itu benar, kita tahu, tetapi kita menafikan dengan tidak beramal dan juga kita cuba untuk menyeleweng daripada tuntutan apa yang kita faham, yang sudah pun hati kita terima, tetapi akhirnya kerana ada kepentingan sendiri kita abaikan dan kita ambil ringan. Jadi ini perkara yang perlu kita sama-sama elakkan. Mari kita lihat situasi apakah yang ingin disampaikan dalam halaman ini, karikatur pada hari ini. Jadi ini adalah karikatur situasi yang kita ingin pastikan, sebagaimana kita tengok dekat situ, bahawa Al-Quran adalah satu perkara yang perlu diraikan, diingati, bukannya untuk didustakan. Dan lebih daripada itu, nanti kita akan lihat pada selepas rehat nanti tentang usaha untuk berbuat kebaikan ini adalah perkara yang diseru oleh Allah. Untuk apa? Bukan untuk Allah, tetapi untuk melindungi diri kita, diampunkan dan dimudahkan urusan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat dan seluruhnya kerana sentiasa istiqamah setia dalam rancangan My #Quran Time, baca faham amal. Moga-moga Allah Taala memberi perlindungan kepada kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita daripada kejahatan yang boleh membinasakan kita di dunia dan di hari akhirat. Alhamdulillah. Saya nak mengajak semua sahabat-sahabat seperti biasa, kita nak berukhuwah, kita nak bersilaturahmi di platform rasmi kita. Kita ada Facebook Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan My #Quran Time. Juga di YouTube My #Quran Time Official dan juga Instagram My Quran Time Official. Sama-sama kita bertemu, kita berkongsi, kita berukhuwah di sana, insya-Allah. Dan seterusnya seperti biasalah, kita nak mengambil sedikit masa untuk nak belajar ilmu tajwid. Kita dah masuk sifat yang seterusnya disebut sebagai sifat itbaq, Ustaz. Sebelum ni kita dah belajar apa nama ni, jahar, hamas, syiddah, rakhawah, suara tertahan, suara terlepas, isti'la, nafas tertahan, nafas terlepas. Dan kita dah belajar sebelum ni isti'la dan istifal. Isti'la suara yang tinggi kerana pangkal lidah terangkat, lawan dia istifal suara kita mendatar ataupun rendah kerana pangkal lidah tak terangkat. Hurufnya bersifat dengan nipis seperti a, ba, tak boleh sebut bo, kan? Ada yang sebut idza ja, bukan orang utara sah. Idza ustaz maksud tak masuk. Idza ja, tak istah ja. Idza jaa nasrullah. Kalau dia bagi terpengaruh dengan bahasa daerah masing-masing. Okey. Hari ini itbaq. Apa pula sifat itbaq ni? Itbaq dari sudut bahasa melekat, dari sudut istilahnya terangkat lidah menutupi langit-langit semasa menyebutnya. Maknanya hurufnya ada 4, sad, dad, ta, za. Kalau kita perasan huruf sad, dad, ta, za ni juga di kalangan huruf isti'la, huruf yang tebal, huruf yang pangkal lidah terangkat bila menyebutnya. Kan huruf istilah ada 7 kan, yang khussa, daghtin, qiz. Hari ini 4 daripada huruf istilah, sad, dad, ta, za, tambah satu lagi sifat yang menjadikan dia kuat sebagai sifat itbaq. Bila sebut ni suara je terhimpit ataupun terkurung, terperangkat antara lidah ke langit atas. Sebab dia terangkat. Okey, so suara berlegar di kawasan tu. Di permukaan lidah, ini langit atas. Seolah begitu. Suaranya dia terkumpul di situ. Sa, as-salah, as-salah. Contoh.
Kalau kita buat contoh ayat yang kita buat contohkan hari ini, ayat pertama kita baca ayat ke-10 tadi, wallazina kafaru kadzabu biayatina ulaika kalau kita perasan lidah kita terangkat dan sehingga menyebabkan suara itu terperangkat ataupun terkumpul di bahagian itu, daripada antara permukaan lidah dan juga ke langit atas. Tu huruf sad. Seterusnya huruf apa kita buat contoh? Huruf dad pada wa aqradtumullaha qardan hasana. Ada satu mati wa aqrad, kemudian diidghamkan dalam ta, kemudian qardan hasana wa aqrad. Kita suara itu dia menjadi tebal dan juga di antara lidah itu ke langit tadi atas. Juga pada huruf sad tadi, la in aqamtumus salah. Hurufnya ada 4 sad, dha, ta, za yang kita dah bahas. 4 huruf ini juga di kalangan huruf isti'la yang tebal, tapi hari ini tambah lagi sifat itba'. Maka jadi huruf menjadi makin kuatlah huruf itu. Aqimtumus solah tadi pun termasuk juga. Mana? Pasal ada solah. Sad tadi. Qaf tidak. Qaf tebal di isti'la. Tetapi dia tidak itba'. Maksudnya dia tebal. Qa. Beza dengan sa. Sa memang antara lidah itu terangkat tadi. Qaf hanya pangkal saja. Qa dalam. Juga dengan kha tadi. Dan bila nak sebut tentang yang apa wa aqradtumus apa tadi? Wa aqradtumullaha qardan hasana tu memang susah sikit Ustaz ya. Pasal dad itu bukan huruf qalqalah. Bukan. Betul, bukan. Dia bukan huruf qalqalah, dia mati, lepas tu dia nak masukkan sebahagian dalam ta pula. Itu pula. Sebab dha mati berjumpa dengan ta. Situ dipanggil dalam hukum dia panggil idgham, dia panggil naqis. Tidak masuk semua. Kalau dad masuk dalam ta semua senang, wa aqradtumullah senang, tapi tak boleh sebab dad sifat kuat bertemu dengan ta sifat yang kurang sikit. Jadi dad itu masuk sebahagian, bukan total. Maksudnya wa aqradtu masih lagi matikan dengan dad, kemudian baru masuk ta sebahagian. Masuk ta wa aqradtumullah, sebab tu bunyi tebal. Tak boleh kalau orang baca wa aqradtu tu dia hilangkan dad. Macam kita baca ayat apa, la ikraha fid din kan. Qad tabayyana, qad dal mati. Qad asalnya qad tabayyana, dal mati jumpa dengan ta. Okey, itu masuk terus. Dia bagi idgham kamil, masuk secara total. Semua. Pada segi suara dal dah tak ada, tulisan je ada. Wa qad tabayyana, asalnya qad, jadi qad tabayyana. Sini tak boleh baca wa aqradtumullah, tak boleh. Kerana Al-Quran dia ambil dengan talaki. Al-Quran ni kita ambil dia dengan bersanad sampai Rasulullah SAW ajar kepada kita, maka kita baca. Mungkin ada orang tanya, alah itu sikit je Ustaz, macam tak ada apa kesan pun. Tapi tak boleh. Al-Quran kita bukan logik semata-mata Ustaz. Malah kalau sebenarnya kalau ada orang kata alah 1 sen sikit je. Tapi itulah yang kes orang ambil 1 sen setiap akaun tu jadi jutawan kan. Lepas tu masuk lock up lah kan. Okey. Jadi itu baru bercakap tentang dunia. Ini kita bercakap tentang saham kita ke akhirat sana. Jangan ambil mudah Ustaz ya. Dan alhamdulillah kita belajar pada hari ini itbaq. Nak sebutnya pun boleh tahan juga tu. Okey. Baik, kita teruskan tuan-tuan sekalian dengan pengajian kita. Kita menyambung halaman yang ke-109 ini untuk ayat yang ke-13. Satu ayat sahaja. Ini adalah respon daripada orang-orang Bani Israel. Mereka sudah berjanji, Allah dah balas mereka dengan janji yang baik, inni ma'akum, Allah bersama dengan mereka. Kemudian Allah bagi lagi bila Allah dah bagi, Allah bagi lagi satu tawaran lagi, apakah petanda mereka kena solat, zakat dan sebagainya. Allah bagi lagi manfaat-manfaat. Jadi ini adalah timbal balik hubungan manusia dengan Tuhan, adalah satu hubungan yang saling berjanji antara satu sama lain, tetapi ada pihak yang mungkin janji. Jom kita baca daripada ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat yang ke-13 ini adalah ayat yang amat penting kita beri perhatian kerana ia menjelaskan ya bagaimana sesuatu kaum ataupun tamadun itu Allah bantu ataupun Allah laknat, dan ia adalah mesej penting untuk kita memuhasabah kepada kita pada zaman ini ya, dalam keadaan kegetiran, getir, kegalauan yang berlaku. Sebenarnya apa yang ada, apakah sebabnya? Ada jawapan di dalam ayat ini. Ayat yang ke-13, tetapi kerana mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi ini dua perkara, kesan daripada fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Ustaz ya. Jadi ini nak cerita tentang kalau kita banding dengan surah An-Nisa ayat 155, muka surat yang ke-103 sebelum ini kita dah baca ya. Kat sini lagi mantap. Famiba naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah wa qatlihimul anbiya bighairil haqq wa qawlihim qulubuna ghulf. Ada 4 Ustaz. Perbuatan mereka ni bukan sekadar mereka ni mungkir janji ya ataupun melanggar janji, tapi mereka kufur kepada ayat Allah, bunuh nabi dan juga menyatakan hati kami dah tertutup. Ya, tak ada harapan ya. 4 perkara. Jadi di dalam ayat yang ke-13 ini Allah cakap satu sahaja iaitu tidak ataupun mereka melanggar janji sahaja, Allah memberi laknat dan juga menyebabkan hati mereka menjadi qasiyah, menjadi keras. Jadi dalam konteks sekarang ini apa maksudnya? Kita tidak mahu umat Islam ini dilaknat, dikutuk Ustaz ya. Itu satu, dan yang keduanya ialah hati jadi keras. Hati jadi keras inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita lihat dalam dunia Islam, negara Islam, orang Islam, kadang-kadang perangai je tu memang macam tak boleh tahan. Ya. Kita rasa macam manalah dia ni boleh, macam kalau dia jadi pemimpin boleh dia bercakap, dia minta itu buat ini, tipu sana, pergi sana apa sebagainya. Kita rasa macam ini apa ni kan? Ini orang Islam ke? Kalau itu yang kita lihat dalam kehidupan kita ataupun kadang-kadang dalam diri kita pun rasa macam Quran ke solat ke kita tak ambil kisah sangat pun dalam kehidupan kita, itu sebenarnya qulubahum qasiyah. Hati sudah jadi keras. Mengapa jadi keras? Kerana ada janji yang kita langgar, dan kalau Bani Israel ini mereka sudah berjanji bahawa mereka akan menunaikan solat, menunaikan zakat ya, mendirikan solat, zakat, beriman pada Rasul, bantu perjuangan kebaikan. Pasal kebaikan ini kalau tidak dibantu tuan-tuan yang berada di rumah, kalau kita tak bantu, kita tak cari dan bantu memperjuangkan kebaikan, yang buat buruk Ustaz, memang mereka berjuang juga. Ya, pasal kita ada pihak ketiga musuh yang namanya syaitan. Mereka memang 24 jam bertugas, bekerja tanpa gaji. Tanpa gaji tu. Dia terus sahaja, dan kebaikan juga perlu dibantu. Wa'azzartumuhum yang kita tengok dalam ayat yang ke-12. Jadi lebih daripada itu, apakah yang berlaku kepada Bani Israel ini? Yuharrifunal kalima am mawadhi'ih, iaitu mereka menukar-nukarkan kalimah dalam Taurat daripada tempat yang sebenarnya. Alhamdulillah Quran kita tidak boleh diubah-ubah Ustaz ya. Tapi cabarannya ialah walaupun Quran ini tidak boleh diubah, ada orang cuba menunggang Al-Quran pun ada juga. Kalau geng dia kata okey ini ayatnya, tapi kalau geng orang lain kau pakai ayat ni pula kan. Yang itu pun satu hal lagi, yang maksudnya ada yuharraf inhiraf yang berlaku. Ustaz dia guna kepentingan pribadilah. Kepentingan peribadi. Jadi itu juga sebenarnya perkara yang menjemput laknat dan juga hati keras sebentar tadi ya. Dan kemudian wanasu haltam mimma zukiru bih, iaitu apa? Mereka itu
sengaja melupakan sebahagian pesanan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi yang Ustaz cakap tadi lah kan, pada yang ini rasa dapat manfaat, okey kita buat. Yang ini rasa alamak ini kena kepada geng kita lah, kita buat senyap dia. Kan. Itu namanya wanasu hadzan mimma dzukiru bih. Yang bahaya Ustaz, masyarakat yang pening. Masyarakat mana satu betul ni, orang kumpulan ni kata macam ni, kumpulan ni kata dia betul, kumpulan ni kata betul. Sekarang tak nampak dia kebenaran, tapi dia orang guna kebenaran. Ya, kebenaran. Jadi kesian kepada masyarakat. Betul. Jadi ini pernah berlaku pada Bani Israel, dia berulang balik je. Itu sebabnya kisah Nabi Musa ni sepanjang Al-Quran. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Kita janganlah kita kata ini Yahudi ni teruk ni, tapi sebenarnya kalau kita orang yang membaca Al-Fatihah, kita selalu bercakap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah jangan aku jadi di kalangan orang yang dimurkai, disesatkan. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya ada perangai-perangai Yahudi itu yang masuk dan kita kena buat sesuatu. Salah satunya ialah kena tegur. Ya, kalau kita tak tegur dan kita tidak kuatkan hubungan kita dengan Al-Quran ini, maka kesannya akan bermaharajalela. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Yang ini memang banyak berlaku Ustaz ya. Iaitu apa? Engkau Muhammad sentiasa akan melihat orang yang khianat daripada mereka kecuali sebilangan kecil di antara mereka. Ini memang menakutkan perkataan ini. Khianat ini bukan sekadar mesti khianat itu buat benda yang besar-besar Ustaz ya. Ada yang khianat dekat tempat kerja. Ya, ada yang khianat di dalam rumah. Ya, ada yang bila diberi amanah sebagai pemimpin dia khianat, yang penting aku dapat. Ya, ada yang khianat kerana apa? Kerana dapat peluang buat projek, dia bekerja. Ada orang kerja Ustaz ya. Kerja sepatutnya dia fokuslah pada dia punya syarikat dia pasal dia dah berjanji apa sebagainya, tapi dia nampak peluang lain, dia buat pakai duit tepi. Kan. Perkara itu jugalah yang sebenarnya menjadi cabaran dalam masyarakat kita sekarang ini. Dan solusinya apa? Solusinya apa? Ialah kita kena kembali balik mematuhi sedar janji-janji kita. Dan Nabi ketika berhadapan dengan orang-orang ini, Bani Israel ataupun Yahudi di Madinah ini, memang pening kepala. Kita pun pening kepala lah Ustaz ya, kalau kita cuba nak ikut, kita doakan kita tak janji begini. Bagaimana menghadapinya? Allah kata fa'fu anhum wasfah, iaitu maafkan mereka dan biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik, iaitu apa? Kita teruskan kebaikan yang kita ada, terus memberi maaf, berlapang dada. Move dia wasfah ni macam safah Ustaz ya. Maksudnya mulakan helaian baru, teruskan. Buat dia kerja, tuan-tuan pun buat kerja, jangan kita terlampau fikir sangat ada orang yang khianat ini. Move on. Ya. Bila kita move on ini, insya-Allah kita tidak akan terjerat sekali dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, padahal sebenarnya kita nak buat yang terbaik. Jadi ini ayat 13, satu saja ayat Ustaz ada kali ini. Jadi mungkin Ustaz boleh ulang balik terutama pada bahagian yang ayat 13 ni lah keseluruhannya. Ulang pasal ayat ni memang tragedi yang berlaku zaman ini daripada pelajaran Bani Israel. Jadi kita nak ambil pelajaran keseluruhan. Sila Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن
يحب المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 13 inilah yang kita sudah belajar, ya, yang kita sedar bahawa ada cabaran satu daripada Bani Israel ataupun orang Yahudi di mana mereka ini dilaknat dan juga hati menjadi keras, sanggup buat apa sahaja kerana mereka pernah melanggar janji. Yang kita nak belajar, kita nak pastikan kita jangan melanggar janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya memberi kesan kepada hati kita. Dalam hidup kita pun sama juga, kalau kita sudah berjanji, ya, seorang pekerja ustaz ya dah berjanji dengan bos dia, ya, pada skop kerja yang ada, jangan kita melanggar janji pasal ia memberi kesan hati jadi keras, ya. Kita rasa macam alah tak apa kot, kan, kita rasakan itu pilihan, saya boleh berfikir, saya boleh kreatif, tetapi kita kena ingat bahawa janji ini bukan main-main di dalam kehidupan kita, apatah lagi bila kita sign, ya, bila kita contohnya dalam sebuah pernikahan keluarga contohnya, kita berjanji, ya. Jadi kalau kita kata tak apa, saya apa aku kisah contohnya, ia sebenarnya menjemput kepada laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, hati menjadi keras. Tiba-tiba kita rasakan dulu saya adalah orang yang baik, saya boleh buat begini, saya tak ada tengking apa sebagainya, tapi tiba-tiba boleh menjadi orang yang amat kasar, amat keras dan tak kisah perasaan dan juga rasa pada orang lain. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian, dan lebih daripada itu ialah ada pengkhianatan yang boleh berlaku kerana bila hati dah keras, mudah untuk berkhianat. Dan mungkin bila bercakap perkara ini, ada sesetengah orang Ustaz, ya, bila mengkaji tentang Bani Israel Yahudi ni, dia kaji tentang istilah Freemasonry lah, tentang komplot-komplot apa sebagainya. Tapi sebenarnya Allah beri panduan kepada kita, fa'fu anhum wasfah. Ya, maksudnya apa? Maafkan mereka dan biarkan, maksudnya mulakan, teruskan kehidupan. Jangan kisah sangat. Ada sesengah, kalau saya dulu pun suka baca buku-buku yang tentang komplot orang Yahudi kepada orang Islam, nanti kita guna telefon lah apa, kita rasa dunia ini semuanya diperhatikan oleh musuh contohnya, kan. Tapi sebenarnya kita tak payah fokus kepada musuh, kita fokus kepada muhsinin, kita menjadi orang yang baik, ya, iaitu fa'fu anhum wasfah tadi itu, maafkan dan kemudian move on. Pasal kalau kita fokus sangat, kita akan jadi trauma, Ustaz. Kita rasa macam musuh kita ni kuat sangat, orang yang berkhianat pada kita kuat sangat, dan akhirnya kita sendiri yang tidak buat apa yang patut kita buat. Ya, jadi ini adalah panduan daripada ayat yang ke-13. Moga-moga ini menjelaskan lagi kepada kita dalam situasi yang kita ingin lihat bersama, insya-Allah. Iaitu situasi yang dilukiskan di atas sana tu, kita teruskan, ya, bersama dengan Al-Quran, walaupun ada pihak yang cuba untuk membuat komplot, untuk berkhianat, tak apalah, ya, pasal apa, kita tahu bahawa sebenarnya Allah bersama dengan orang-orang yang menjaga janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi teruskan perjuangan, teruskan berjuang ke arah kebaikan, ya. Dan itu sebabnya kalau gambar di sebelah kanan atas itu ialah kita membantu kepada apa-apa saja kebaikan. Kalau itu orang mungkin sakit ke, kita bantu, ya. Dalam kehidupan kita pun sekarang ini cabaran COVID-19, kita bantu mana yang boleh kita bantu, kerana itu cara untuk kita mendapat bantuan Allah, dihapuskan kesilapan kita, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, tuan-tuan, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, jangan mendustakan atau mengkufuri kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita belajar pada ayat yang ke-10. Jangan dustakan, jangan kufur, kerana kesannya itu balik kepada diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa syukur nikmat keamanan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat di negara ini, keamanan ini bukanlah satu perkara yang kita boleh biarkan begitu saja. Kena bersyukur betul-betul, ingat betul-betul, menyebabkan kita akan sentiasa berjuang. Bila bersyukur tu bukan masa duduk relax, kita berjuang untuk terus Allah kurniakan keamanan perlindungan. Dan yang ketiga, sedia korbankan harta ataupun diri ataupun segala kekuatan yang kita ada yang Allah pinjamkan untuk Allah, agar kita diberikan balasan yang baik,
agar kita terus diampunkan ataupun la ukaffiranna ankum sayiatikum, kelemahan kita akan ditutup oleh Allah SWT kerana kita menunaikan janji kita dengan Allah dengan meminjamkan sebahagian daripada harta potensi yang Allah berikan kepada kita. Inilah senarai semak untuk kita tidak mengulang sejarah hitam orang-orang terdahulu yang dapat hidayah tapi engkar kepada perjanjian. Mari sama-sama kita doa pada Allah, Allah izinkan kita bersama janji pasti ke syurga ilahi ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada keburukan pendengaran kami ya Allah, dan daripada keburukan penglihatan kami ya Allah, dan daripada keburukan lisan kami ya Allah, dan daripada keburukan hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami kejahatan yang membinasakan kami ya Allah, kejahatan yang mengundangkan kemurkaan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada musuh-musuh yang Kau sesatkan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada musuh-musuh yang Kau murkai ya Allah. Selamatkanlah kami daripada sifat-sifat dan perangai-perangai orang-orang yang Kau sifatkan dalam ayat yang kami baca pada hari ini ya Allah. Selamatkanlah lidah kami ya Allah. Selamatkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Selamatkanlah mata pendengaran kami ya Allah. Selamatkanlah kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, zuriat keturunan kami ya Allah, dan bahagikanlah kami di hari akhirat nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa agar kita sentiasa dipimpin, dibantu oleh Allah. Allah menjanjikan, Allah berjanji wa qalallahu inni ma'akum, sebagaimana ayat yang ke-12 sebentar tadi, Allah bersama dengan kamu ya. Syaratnya apa? Janji kita dengan Allah ini kita jaga. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala kesan-kesannya dan juga apa yang Allah suruh, iaitu kita tunaikan solat, zakat dan berjuang. Inilah perkara yang kita ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Satu perjuangan, satu gerakan, tabung gerakan Al-Quran ya, yang tertera di atas skrin, di mana ini adalah ruang tuan-tuan meminjamkan ya, wa aqradtumullaha qardan hasana, pinjamkan untuk kita sama-sama kongsikan ya mushaf, program-program kebaikan berdasarkan hidayah ini, kerana tidak ada peluang, tidak ada pilihan lain kecuali memang kita perlu mendidik hati-hati ini agar tidak dijangkiti virus hati yang menyebabkan mengkufuri, mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertemu lagi insya-Allah tuan-tuan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan pada jam 6 pagi esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang sentiasa mendoakan tuan-tuan untuk kita terus Ustaz ya, terus berjaya, terus menjadi muhsinin, sentiasa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal.